Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami, dan kepada yang baru saja tiba di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Baiklah, pada hari ini kita ingin ulaskan satu isu yang sudah lama terbuku di hati rakyat Sabah dan Sarawak dan sampai sekarang masih lagi belum selesai, yaitu isu kuota kerusi parlimen. Ya, isu 35% kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak yang sering disebut sebagai salah satu tuntutan utama di dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Tetapi kenapa sampai sekarang masih belum lagi berlaku apa-apa perubahan? Apakah halangan dia sebenarnya? Dan siapa sebenarnya yang tidak mahu tuntutan ini dilaksanakan? Mari kita ulas panjang pada hari ini, dan saya ingin kamu semua untuk fikir dan berikan pandangan Anda semua. Sebab ini bukanlah satu isu yang kecil. Ini adalah isu masa depan Malaysia. Baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Fadilah Yusof, dalam satu sesi dialog dengan komuniti di Kuching, Sarawak, menegaskan bahawa untuk pindah perlembagaan dan bagi Sabah dan Sarawak dapatkan semula 35% kerusi parlimen, ia bukan semudah buat sidang media dan umum sahaja. Dia kata ini perlukan rundingan secara langsung, secara one-on-one dengan ahli parlimen khususnya dari Semenanjung Malaysia. Sebab apa? Sebab buat masa ini 75% daripada jumlah 222 kerusi di Dewan Rakyat dimiliki oleh MP dari Semenanjung. Dan ini bermaksud secara teknikalnya apa-apa pindahan perlembagaan boleh diluluskan tanpa pun perlu persetujuan dari Sabah dan Sarawak. Nah, nampakkah kamu semua di mana ketidakseimbangannya? Seterusnya, Fadilah juga memberi contoh bagaimana pendekatan yang sama digunakan sebelum ini oleh Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang juga bekas Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Masa itu, Tun Wan Junaidi bekerja keras untuk memastikan perkara 160 dalam perlembagaan dipindah supaya Perjanjian Malaysia 1963, Laporan Suruhanjaya Kebol dan Laporan Jawatan Kuasa antara kerajaan dimasukkan secara rasmi dalam perlembagaan persekutuan. Itu pun sudah mengambil masa dan rundingan yang sangat panjang. Jadi kalau ingin menambah kerusi untuk Sabah dan Sarawak ini, katanya sebenarnya lebih mencabar. Dan kalau perbincangan dalam jawatan kuasa teknikal MA63 yang dipengerusikan oleh Fadilah sendiri tidak mencapai kata sepakat, isu ini akan dibawa terus ke peringkat tertinggi dalam majlis pelaksanaan MA63 yang melibatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Tapi sebelum semua itu, Fadilah pernah menyebut pada November 2024 sebarang keputusan mengenai penambahan kerusi hanya akan dimuktamadkan selepas pilihan raya umum ke-16. So, maksudnya sekarang ini belum lagi final dan perkara ini masih lagi tergantung. Kamu mahu tahukah fakta yang lebih menarik? Kali terakhir semakan dan persempadanan semula kawasan pilihan raya dibuat adalah pada tahun 2006. Ya, 2006 sudah hampir 2 dekad yang lalu. Dan waktu itu Sabah diberikan 25 kursi parlimen manakala Sarawak 31. Jumlah keseluruhan menjadi 56 kursi, kira-kira 25% daripada keseluruhan 222 kursi. Kalau ikut logik dan semangat MA63, Sabah dan Sarawak patut pegang sekurang-kurangnya 35% kursi. Perkara ini bukanlah sebab inginkan kuasa semata-mata, tapi sebab mereka adalah rakan kongsi dalam pembentukan Malaysia dan bukanlah negeri yang biasa. Oleh itu, saya ingin mengajak kamu semua untuk fikir sejenak. Kenapa isu ini masih lagi tidak selesai? Bukankah pada tahun 2021 dulu, Parlimen sudah pun luluskan pindahan perlembagaan yang secara rasmi mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi Malaysia, bukan lagi sekadar negeri. Tetapi bila bab agihan kuasa sebenar, terutamanya sekali dalam Parlimen, kenapa masih lagi tidak ikut janji? Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari sendiri pun pernah bersuara dengan lantang. Beliau kata Sarawak sepatutnya dapat sekurang-kurangnya 40 kerusi parlimen, dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor pun setuju bahawa Sabah dan Sarawak patut ada kuasa lebih, termasuklah dalam hal-hal perwakilan di parlimen.
Tapi yang menariknya, dalam senyap-senyap, ada pihak dari Semenanjung yang nampaknya tidak begitu selesa dengan ide ini. Kenapa? Sebab jika Sabah dan Sarawak dapat 35% kursi, suara mereka akan menjadi penentu kepada apa-apa keputusan penting negara. Kuasa politik Semenanjung pun boleh tergugat. Dan sekarang ini izinkan saya lontarkan beberapa persoalan kepada Anda semua. Dan saya ingin kamu semua jawab dengan hati yang ikhlas. Bukan sebagai penyokong mana-mana partai politik, tetapi sebagai rakyat Malaysia. Yang pertama, adakah MP dari Semenanjung bersedia untuk berkorban sebahagian kuasa mereka demi menghormati janji MA 63? Atau mereka lebih selesa mengekalkan status quo demi kelangsungan politik mereka? Dan yang kedua, jika Sabah dan Sarawak terus dinafikan hak mendapatkan agihan kerusi parlimen yang adil, adakah ini boleh dianggap sebagai bentuk penindasan politik secara sistematik? Dan yang ketiga, kenapa proses persempadanan semula yang sepatutnya dibuat setiap 8 tahun tertangguh begitu lama? Bukankah SPR sepatutnya menjalankan tanggung jawab ini dengan berkecuali? Dan soalan yang paling sensitif, jika Sabah dan Sarawak terus dipinggirkan, adakah suara untuk mendapatkan otonomi penuh atau yang lebih ekstrim lagi, keluar dari Malaysia akan menjadi semakin kuat? Saya tahu soalan terakhir itu agak sensitif, tetapi kita kena berani bercakap perkara yang tidak disebut dalam media arus perdana. Kalau rakyat Sabah dan Sarawak terus rasa tertindas, terus rasa hanya dipergunakan untuk kuasa politik tanpa hak yang sepatutnya, bukankah itu akan membuka ruang kepada gerakan yang lebih radikal? Jadi kawan-kawan semua, apakah pandangan Anda? Adakah ini masanya untuk kita menuntut keadilan sebenar buat Sabah dan Sarawak? Atau kita masih mahu biarkan isu ini tergantung sampailah PRU 16 dan kemudian dilupakan semula? Tolong tinggalkan komen Anda di bawah, tolong ulaskan pendapat serta pandangan Anda semua di ruangan komen di bawah. Sebab kami ingin tahu dari orang Semenanjung, dari Sabah, dari Sarawak, apa pendapat Anda semua? Adakah Anda bersetuju dengan tuntutan 35% kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak? Atau Anda rasa ini akan ganggu kestabilan negara? Baiklah, sebelum menamatkan video pada kali ini, jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dengan rekan-rekan, dan yang paling penting subscribe ke channel ini, Currents VMY kalau belum lagi subscribe, untuk lebih banyak konten politik dan isu semasa yang kami kupas dengan telus, berani, dan penuh dengan fakta. Ingat, masa depan Malaysia bukan ditentukan oleh satu pihak saja, tetapi oleh suara kita semua. Sekian daripada saya, jumpa lagi di dalam video seterusnya. Teruskan bersuara, teruskan berpikir, dan jangan biarkan masa depan kita ditentukan oleh mereka yang tidak mewakili kita.